ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam halaman yang ke-70 pada hari ini untuk kita meneruskan pelajaran kita, untuk kita terus mendapatkan hidayah daripada surah Ali Imran, daripada Al-Quran yang kita ingin baca, faham, amal dalam program My Quran Time kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan alu-aluan kepada tuan-tuan yang terus bersemangat, terus berkongsi, share di Facebook masing-masing untuk sama-sama kita mendapat manfaat, berkongsi, menyebarkan manfaat untuk sama-sama kita dipimpin atas jalan hidayah menuju ke syurga Allah SWT. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz saya. Alhamdulillah, Ustaz. Cantik warna kuning, Ustaz. Warna kuning hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Kita berada pada halaman yang ke-70 untuk kita lebih memahami tentang bagaimana ya perjuangan Nabi pada zaman dahulu ya, dan juga ini adalah motivasi untuk kita juga pada tahun ini bagaimana memahami tentang cabaran ya, bagaimana kita ingin kuatkan semangat kita. Jadi Ustaz, kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alamin. Alhamdulillah, itu adalah bacaan Ummul Quran daripada Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita salah satu perkataan yang kita ulang Ustaz ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan di dalam duduk antara dua sujud itu juga kita membaca Allahumma gfirli ataupun Rabbi firli. Oh, tersilap Ustaz ya. Okay. Dia kalau kat luar solat ni, kadang-kadang saya mengajar macam tu juga. Tak terlupa pula. Dalam solat dia automatik ya. Automatik, masya-Allah. Yang harapnya selepas ini automatiknya satu, yang keduanya memahami tentang istilah itu ya. Dan saya mengambil perumpamaan yang diberikan penerangan oleh Ustaz Allahyarham Tok Guru Ni Aziz dalam tafsirnya. Dia menyatakan tentang perkataan warhamni ini ada kaitan dengan Ar-Rahman yang kita baca dalam Al-Fatihah, iaitu Allah ini pengasih ya. Jadi mengapa kita perlukan ataupun Allah ini yang memberi rahmat daripada Ar-Rahman, kita nakkan Allah kesian kepada kita. Ya, mudah ceritanya, mudah perkataannya, Allah kesian kat kita. Nak kesian apa ya, kita mungkinlah tak beri senarai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah yang amat penyayang tahu apa yang penting untuk kita. Jadi mungkin pada hari ini kalau katakan kita berdoa pada Allah ya, kalau nampak mustahak, berilah ya Allah. Ya, kalau katakan nampak seperti kalau katakan aku ini mustahak ada anak yang soleh, tolong kesianlah kepada
saya, kepada tuan-tuan kita semua, kita minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita baca dalam antara dua sujud tadi. Warhamni itu, ya Allah kesianlah ke aku. Kalau katakan hari ini mungkinlah katakan ada ahli keluarga yang sakit, tolong ya Allah kesianlah bagi kesihatan balik. Kalau katakan bercakap tentang ibu ayah, mungkin ada ahli keluarga yang tak sembahyang, yang tak nak sembahyang, jadi tolong kesian ya Allah, bukakan pintu hati ahli keluarga saya ataupun kawan saya. Kerana apa? Kerana kita perlukan kasihan ataupun kasih sayang daripada Allah itu, mana yang kita perlu, pasal Allah lebih mengetahui. Dan satu perkara bercakap tentang kasih sayang ini, kasih sayang ini maksudnya mengikut kepada keperluan Ustaz ya. Jadi maksudnya kalau katakan kita ceramah Ustaz ya, kita jumpa orang lapar, kemudian kita ceramah, dia kata jomlah kita dengar My Quran Time. Orang ni lapar ni, pukul 12 tengah hari dia lapar ya. Rasa-rasanya dia nak dengar My Quran Time ke dia nak nasi Ustaz? Masya-Allah. Kalau dah lapar. Kalau dah lapar betul ni kan. Tapi kata My Quran Time sejam. Kalau Ustaz lah ada jumpa orang begitu, rasa-rasanya orang tu akan jawab apa Ustaz? Masya-Allah. Mesti nak makan nasi ya. Jadi sebenarnya bila bercakap tentang kita kalau ceramah pun, ceramah dan nasi, kalau lapar memang nak nasi. Allah Subhanahu Wa Taala ya sebenarnya memahami kita perlukan apa pada setiap masa. Itu sebabnya kita selalu menyatakan warhamni, ya Allah kesianlah kat aku, mana yang penting tolong bagiku ya Allah. Dan itulah kandungan bismillahirrahmanirrahim, permulaan bagi perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita ingin berbincang halaman yang ke-70. Allah kesian kat kita, bagi panduan kepada kita, apakah kandungan sinopsisnya? Mari sama-sama kita perhatikan. Pada ayat 154, analisis tambahan mengenai kekalahan umat Islam dalam perang Uhud selepas tentera Islam dilanda apa istilahnya ghammam bi ghammin ya, iaitu kekalahan, duka cita atas duka cita. Mereka rasa stres ya, pelbagai rasa selepas kekalahan pada perang Uhud itu, tetapi Allah menyatakan satu anugerah ya, satu anugerah kepada tentera Uhud yang mengikut Nabi dan juga mereka yang tidak mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat 156 hingga 157, peringatan bagi kaum mukminin agar berwaspada terhadap kaum munafik ya, kaum munafik yang membawang Ustaz ya. Dia memang spesifik Allah cakap apakah perkataan-perkataan membawang mereka itu, mengumpat ataupun yang mendorong ya untuk jauh daripada jihad, yang dekat dengan jihad, kesan kalau jihad ni jadi apa, kalau terlibat dengan perang ni jadi apa. Yang itu perkataan yang perlu kita beri perhatian, dan jom kita sama-sama melihat untuk kita dapat amalkan juga pada tahun ini, pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita akan membaca daripada ayat 154 hingga ayat 155 Ustaz, insya-Allah. Okay. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sedang penonton yang saya rahmati sekalian dan saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita terus bersama dengan My Quran Time, baca faham amal. Kita nak mendengar lagi apakah pengajaran iktibar yang sangat penting untuk sama-sama kita ambil. Walaupun ni cerita perang, tapi sebenarnya macam Ustaz Faz sebutlah, dia banyak meliputi dalam kehidupan dunia. Perjuangan itu juga peperangan. Perjuangan dalam rumah tangga kita juga satu perjuangan sebenarnya, supaya kita elak perkara-perkara yang tak baik. Semalam tentang apa? Rahsia kekalahan. Elakkan semua tersebut. Dan ayat kita akan baca ni 154, ada dua kelompok. Saya tak tahu Ustaz Fah katakan satu taifah atau dua kelompok yang berperang, macam mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sama-sama kita baca terlebih dahulu. Kita ambil barakah daripada Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita. InsyaAllah kita dapat memahami Al-Quran. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 154 dan ayat 155 maksudnya. Ayat 154 tu boleh tahan panjang ya. Panjang itu adalah komentar tentang bagaimana apabila umat Islam ya yang kalah tadi ghamman bi ghammin ya, rasa amat duka cita, amat trauma ya dengan peristiwa tersebut, dan Allah memberitahu pada halaman sebelum ini ayat 153 bahawa perkara itu diikuti dengan thumma anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Ya, nu'asa. Jadi apa maksudnya? Kemudian ya mereka stres ni, amat stres kerana 70 orang meninggal, mati, wafat, kemudian kalah ya. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rasa selamat kepadamu berupa rasa mengantuk yang meliputi ya, yaksha ta'ifatam minkum. Jadi ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Ini dah stres dah ni ya, umat Islam stres, tetapi apa yang Allah bagi, thumma Allah berikan kepada mereka selepas kesedihan itu amanatan ya. Mereka stres dalam perang tersebut, amat stres kerana ada dengar Nabi wafat walaupun Nabi tidak wafat ya. Semua kata-kata ataupun khabar angin itu menyebabkan mereka amat stres. Maka Allah memberikan kepada mereka apa? Amanatan. Ya, apa maksud amanatan? Maksudnya rasa selamat yang segera, dan dengan rasa selamat itu Allah bawakan sekali dengan perkataan nu'asa ya. Nu'asa ini maksudnya mengantuk Ustaz ya. Mengantuk yang tiba-tiba, dia kalau macam orang dengar ceramah Ustaz kan. Kalau dengar ceramah tu, kalau kadang tiba-tiba dengar ceramah tu tiba-tiba pen terjatuh tu, itu namanya nu'asa. Maksudnya waktu itu mengantuk yang tiba-tiba kita rasa macam dah habis Quran time. Itu maksudnya mengantuk, kita mendapat mengantuk yang betul-betul tidurnya, istilahnya tidur lapis fasa pertama. Dia kalau driving tu, driving tu kita kena jaga-jagalah ya. Pasal apa? Pasal kalau dapat nu'asa ni memang dia sejahtera, aman ya, ataupun rasa selamat. Kalau tengah driving macam mana Ustaz nu'as?
Kalau Maksudnya? nuas memang tak selamat lah Ustaz. Ya. Okey. Dia bukan tidur betul maksudnya. Dia tak tidur betul. Dia masih lagi bergerak lagi tapi dia terus Tapi ya, ia satu kalau dalam peperangan ia satu benda kurniaan yang baik. kurniaan yang baik. Sebab setiap Ustaz, para ulama bincang kalau solat tiba-tiba kita nuas kan. Dia macam tidur tapi bila imam takbir dia rokok. Tapi dia dah sembahyang. Aku pun tak tahu aku sembahyang macam mana tapi sedar-sedar habis dah. Betul. Ya, betul lagi kalau Dato' sekolah menengah dulu tu yang sujud lama tu Ustaz. Ya, lepas tu terus lap air liur dan juga beri salam tu kan. Okey, jadi itu nuas ya. Betapa dalam perang tak dapat nuas ini kecuali apabila diturunkan oleh Allah SWT. Tapi kalau dalam ceramah ke apa ke yang itu Allah alam lah Ustaz, itu komen lain. Betul, bila Ustaz sebut kurniaan betul lah. Kalau kita ikut logiknya dalam perang, mana ada orang boleh aman? Tak boleh. Takut nak mati bunuh ni. Peluru, kau kata apa, peluru kanan kiri. Betul. Tiba-tiba Tuhan kurniakan dia bagi mengantuk. Aman dekat situ. Ya. Jadi ini adalah mekanisme cara bagaimana Allah menenangkan umat Islam. Ya, ta'ifatam minkum, sebahagian daripada mereka ya yang percaya kepada Allah. Tetapi seorang satu lagi kumpulan wa ta'ifatun ya, maksudnya kumpulan daripada tentera Islam yang lain itu qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah ya, maksudnya sebahagian daripada mereka itu yang ini dia cemasnya, biasalah kalau dalam perang tu dia cemasnya, kemudian dia bersangka kepada Allah dengan bukan kebenaran, ghairal haqq dhannal jahiliyah ya. Dhannal jahiliyah ini maksudnya sangkaan jahiliyah yang tidak betul. Contohnya salah satu komentar dalam Amazing Quran ini dinyatakan ini kelompok kedua sah. Kelompok kedua. Ya, jadi ada satu kelompok yang beriman, Allah beri hadiah nuas tadi ya, mengantuk tadi, tapi yang satu lagi dia terus stres dan dia kata mana mungkin Nabi ni kalah. Salah satu daripada komentar dalam Quran Amazing ini merujuk kepada tafsir. Nak ceritanya apa? Dalam hidup kita Ustaz ya, kalau tadi perjuangan dalam perang. Tapi kalau kita bercakap perjuangan dalam rumah, di organisasi, kadang-kadang ada masa kita macam kelang kabut, stres sangat. Allah boleh bagi nuas ini. Nuas ini satu perkara penting. Bukan maksudnya kita tertidur dekat tempat kerja, itu satu hal lah. Tapi boleh juga tidur kat rumah ya. Dia kalau katakan ada stres sangat, lepas tu ada masa kita nap tidur sebentar ataupun tidur itu, sebenarnya dapat tidur ketika kelang kabut itu sebenarnya juga adalah anugerah daripada Allah SWT ya. Pasal apa? Kalau kita tidak dapat nuas ini, kita akan jadi kumpulan kedua. Betul. Kumpulan kedua ini dia bersangka-sangka. Dia kalau katakanlah ya, dekat dalam organisasi dia bergaduh ya. A bergaduh dengan B. Kalau dia bergaduh, kemudian dia akan bersangka-sangka pada orang tersebut. Lepas tu dia bersangka-sangka pada Allah, Allah ni sepatutnya hancurkan dia macam-macam. Tapi semua itu diistilahkan sebagai dhannal jahiliyah ya, membawa khawatir nanti ada orang stres sangat Ustaz ya. Dalam rumah ke, di organisasi ke, balik ke rumah ke, daripada tempat kerja, itu yang kelar diri tu ya, pasal ini dikaitkan dengan trauma. Dan doktor-doktor psikiatri memang melihat ayat ini amat penting ya. Bagi tuan-tuan mungkin mengenal kepada doktor psikiatris, perlu ayat ini dikeluarkan. Kerana apa? Kerana ia menjadi sebagai satu solusi ya, satu solusi. Ada setengah yang doktor psikiatri dia bagi tidur pun ada. Dia memang bagi ubat untuk tidur. Tidur. Walau itu bukan real lah. Bukan real. Ya, pasal dia saya ambil masa sikit. Ya, ketika kita pergi ke menyambut ulang tahun kelahiran Presiden Mofas kita, Tuan Haji Fauzi, saya duduk dalam satu meja. Kemudian dikongsikan oleh sahabat-sahabat bisnes dia. Dia kata kita dalam bisnes ni walaupun senang macam mana, pasti problem akan datang. Okey, masalah kalau ikut sekarang ni COVID-19. Dikongsikan kepada saya, tapi Tuan Haji Fauzi dia kata, macam mana masalah datang pun dia tetap cool. Kata tak apa, kita doa dulu. Kita doa dulu. Ni kadang-kadang setengah-setengah orang bila dapat satu masalah, dia kelang kabut Ustaz. Dia dah tak boleh buat apa dah, dia tak boleh tidur, tak boleh makan. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang setengah orang yang dipilih dapat masalah pun dia tenang, solat dulu kan. Mungkin anda bila dapat Ustaz sebut nuas tadi ada kaitan. Ya, pasal dia amanatan nuasa ya, maksudnya ialah tanda selamat yang Allah beri itu hasil daripada iman tadi. Jadi dia doa, dia solat, dia buat aktiviti iman. Jadi akhirnya Allah bagi dia nuas, iaitu dia boleh tidur.
Jadi boleh tidur ini adalah satu anugerah besar sebenarnya ya kepada tentera Islam pada waktu ini dan juga kepada kita ya, walaupun tidak diperang tetapi dapat kita berehat. Ya, cuba bayangkan Ustaz ya, kalau katakan perang 3-4 hari, kalau tak tidur macam mana? Kita kalau katakan satu hari tak tidur pun dia dah boleh berpusing-pusing kan, kita dah mula ada halusinasi lah apa sebagainya. Waktu nak tidur tak berani takut kan? Ya. Jadi Allah yang menurunkan perkara ini. Baik. Jadi yaqulun ya, kemudian mereka berkata hal lana minal amri min syai. Ya, ini kumpulan yang satu lagi yang bimbang tadi tu, dia kata hal lana minal amri min syai. Masalahnya apa? Mereka yang kedua ni Ustaz ni, dia suka membawang. Dia membawang ya. Kerana apa? Dia suka bercakap-cakap pada Nabi dan dia sampaikan, dia cakap, ada tak ya, kalau istilah dekat sini dia bercakap apa? Adakah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini? Maksudnya dia ketika dia diajak pergi berperang ini, mereka keimanannya tak kuat dan dia kalau boleh nak elak pergi berperang. Dan dia menyalahkan Nabi ataupun orang-orang yang membuat keputusan untuk pergi berperang itu, pasal mereka sebenarnya kalau boleh tak nak pergi berperang, dan bila dah jadi kalah itu halana minal amri min syai. Kami ni ada peluang tak untuk membuat keputusan, untuk beri idea. Ini adalah perkara yang berlaku pada orang yang bimbang sebentar tadi. Qul ya, katakanlah wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah, bahawa sesungguhnya semua urusan itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila mereka ni mempertikaikan kekalahan, mempertikaikan kekalahan, kemudian disambung lagi yuhuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaqulun ya, mereka berkata apa? Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Jadi ditambah lagi membawang ni tadi tu. Kalau boleh, kalau kita dulu masa nak pergi berperang ni, kita boleh chip in ataupun sumbang idea, sudah tentu kita ni takkan terbunuh ya. Seperti mana yang pernah dah berlaku kepada tentera Uhud 70 orang. Jadi dia bila kalah dia banyak banyak membawang Ustaz. Kalau berjaya dia pergi ambil dia punya hasilnya. Dia tak nak bertanggungjawab atas kekalahan. Jadi Allah kata, okey, kalau katakan lau kuntum fi buyutikum, kalau katakan kamu ini di dalam rumah, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihum. Sebenarnya kematian itu akan baraza. Baraza tu maksudnya dia akan pasti keluar. Kematian maksudnya malaikat akan pasti datang juga kepada ila madaji'ihim. Madaji'ihim ni tempat kita berbaring Ustaz, ataupun berada di pebaringan ketika tidur tu, kita tak selesa tu, walaupun kita berada di atas katil, tetap juga kematian akan datang juga sampai ke rumah ya. Kalau katakan orang tu perlu meninggal kat rumah, kalau dia perlu meninggal dekat medan perang ke dekat luar ke, tetap juga kematian itu baraza, pasti akan hadir ya, keluar kepada orang tersebut. Jadi Allah bercakap ayat 154 ini sebagai satu ujian, dan itu sebabnya dalam ayat ini Allah menceritakan tentang ayat 154 dan 155 ni ujian tentang kekalahan, membawa kita kepada perkataan kita ya pada hari ini untuk sama-sama kita belajar sedikit, iaitu hamma ya, 9 kali disebut dalam al-Quran, dan kita berjumpa pada ayat 154 tadi. Ham ini bimbang ya, memang semua orang ada bimbang, tetapi kalau ham ini melampau-lampau Ustaz ya, sampaikan yazunnuna billah, bersangka kepada Allah dan bersangka dengan sangkaan jahiliah, yang itu adalah ham ataupun bimbang cemas yang tidak diizinkan. Mengapa jadi begitu? Kerana ada unsur iman yang ada masalah ya, dan iman itu lokasinya di mana? Di hati. Dan insya-Allah kita akan lihat bagaimana komentar pasal hati ada kaitan dengan ini Ustaz ya. Ada kaitan dengan ini. Hati kita ni dia lebih kurang macam satu kaca lah ya. Tapi kalau kita tak jaga betul-betul, ada masalah ya. Jadi yang itu kita akan lihat sebentar lagi apabila kita berehat. Jadi tuan-tuan yang mungkin nak berehat, ambil air, minum sekejap, kita sambung kembali My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.
Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton yang masih setia bersama dengan My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita telah mendengar penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tadabbur ayat daripada 154 dan 155. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keterangan kepada orang-orang yang beriman, dan juga di sana terdapat bagaimana antara faktor kekalahan tentera Islam juga digelincirkan oleh syaitan, ditipu dayakan oleh syaitan. Baik, insya-Allah akan diperincikan sebentar lagi. Kita nak ajak semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran untuk bertemu dan bergabung bersama-sama di platform rasmi kita. Ada akaun Facebook Sahabat Al-Quran, My #Quran Time, dan kita ada My #Quran Time. Khususnya YouTube My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baik, sudah penonton sekalian, kita nak seperti biasa, kita nak belajar sedikit satu huruf sahaja untuk ilmu tajwid pada hari ini berkenaan dengan makhraj huruf, masih lagi berkenaan dengan makhraj di bahagian lidah, dan juga masih di hujung lidah, iaitu hujung lidah diletakkan di bahagian belakang gigi bawah. Hujung lidah diletakkan di bahagian belakang gigi bawah. Kita ada gigi bawah, kemudian di belakang gigi, bukan depan tu. Mana orang tak nampak lah gigi belakang ni kan. Huruf dia ada 3, Zai, Sin dan Sad. Hari ini kita ambil satu contoh dulu. Yang kedua, contoh huruf Sin. Semalam kita dah sebut huruf Zai, hari ini huruf Sin. Ayat pertama yang kita baca pada hari ini, kita contohkan. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Amanatan nu'asa. Sa. Kalau boleh, hujung lidah ini seperti Zai juga. Hujung lidah ini, hujung lidah ditekankan di belakang gigi bawah. Okey, kita boleh rapatkan kedua gigi kita. Hujung lidah tu tekan, maka suara akan keluar daripada antara dua gigi atas, iaitu gigi atas dan gigi bawah. As. Cuba matikan dia supaya nampak lebih jelas. As. Kalau kita letakkan hujung lidah ke langit, tak boleh. As, dia tak keluar angin sin yang betul. So, tempat dia sebenarnya kita dah baca sebelum ni, mungkin ada kurang tepat huruf sin, antaranya ialah kerana kedudukan lidah kita tak betul. Okey, antara dua gigi ni, kemudian hujung lidah ni tekan belakang. Ini baru makhraj dia, sifat belum lagi. Kita ambil makhraj dulu. Tempat kedudukan dia. So, keluarlah huruf sa, si, su, sa. Tengok mulut saya sebelum saya nak melanturkan baris. Saya tak terus, walaupun nak bagi depan, saya tak terus muncul dulu. Su, tak jadi. Saya kena centerkan dulu. Sa. Kalau bagi atas, buka. Kalau bagi bawah, ketuk bawah. Si. Baru turun. Baris tu kemudian. Huruf tu makhraj letak dulu. Kemudian, su. Sebab bila kita dah sebut su, hujung lidah dah lepas daripada makhraj, tak ada dah. Mana ketika mula-mula tu penting. Ada orang bila nampak bagi depan je, tu muncul mulut. Tapi makhraj tak letak lagi. Jadi bagi makhraj tu penting. As, rasakan hujung lidah itu kena tak di belakang gigi kita. Masya-Allah. Ya. Jadi itu panduan untuk huruf sin, Ustaz, ya. Jadi beri perhatian pada tempat keluar ni dahulu, baru baris, ya. Kalau tidak dia dah muncung dulu, ya, kalau baris depan tersebut. Dan ini perlukan latihan, Ustaz, betul, ya. Betul. Pasal gelabah juga sebenarnya baca Quran ni. Betul. Kan? Pasal dia dahlah dia ke kanan, daripada kanan ke kiri. Nak sambung lagi kan. Kemudian baris lagi, dan kemudian ada dengung dengan tuan tajwid banyak dalam satu masa. Jadi insya-Allah moga ini dimudahkan, dan insya-Allah kita nak menyambung, ya, kita menyambung pada ayat 154 155 tadi. Sebenarnya Allah bercerita tentang apakah tujuan Allah memberitahu pada ayat 154 ini, iaitu Allah nak uji, ya, apa yang ada fi sudurikum, ya, waliyumahhisal ma fi qulubikum, iaitu membersihkan apa yang ada di hati kamu. Jadi apa maksud sudur dan apa maksud qulub? Kalau contoh, Ustaz, ya, kalau hati kita ni dia ada banyak lapis. Ya, lapis yang paling luar sekali namanya adalah sudur. Ya, sadar. Jadi Allah nak uji kepada sadar. Pasal sadar ini dia boleh jadi perkara baik pun dan juga tempat perkara tak baik. Itu sebabnya tadi kalau baik,
maksudnya itu adalah niat yang baik daripada tentera Islam, tapi kalau satu lagi kumpulan niat tak baik, itu tempatnya di sadar, ya. Kadang-kadang dia rasa macam Tuhan ni tak baiklah, nabi ni sepatutnya menang, mengapa pula orang yang Islam mesti kalah pula, macam tu kan. Itu adalah semua dhannal jahiliyah timbul di luas, di bahagian luar. Dan lapisan dalam sedikit, ya, lapisan dalam sikit namanya adalah qalb, ya, qulubikum, iaitu Allah nak membersihkan. Bersihkan apa? Bahagian dalam itu bahagian iman kita. Bahagian iman, luar niat, ya, dalam tu iman. Jadi dalam ayat yang ke-155, mungkin nak minta sikit Ustaz membaca ayat 155 Ustaz, ya, untuk mengingatkan tentang macam mana syaitan ganggu hati kita. Okey. Ya, ini rahsia macam mana syaitan ganggu kita. Macam mana kita nak jadi kuat ataupun kita mudah diganggu. Ya. Ayat 155 Ustaz. Baik, kita baca ayat ni, mudah-mudahan kita ambil pengajaran, kita tak diganggu ataupun tak termakan dengan bisikan syaitan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan innamastazallahumush syaitanu biba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan, maksudnya antara orang Islam dan juga orang kafir, ya, ada 300 orang berpaling misalnya, tidak mahu pergi berperang di kalangan munafik. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebahagian kesalahan dosa yang telah mereka lakukan pada masa lalu, tetapi Allah telah memaafkan mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ceritanya Ustaz, ya, syaitan ini boleh istazallahum, itu dia boleh gelincirkan manusia, ya, kerana fokusnya kepada hati. Kalau kita ambil balik yang ini, biba'di ma kasabu, disebabkan apa? Hati kita ini mudah digelincirkan kerana apa yang pernah kita buat, what you did last summer. Begitulah Ustaz, ya. Ya. Apa yang kita buat sebelum ini, kalau ada dosa-dosa sebelum ini, dia katakan ini cantik Ustaz, ni kuat, ni kuat. Tetapi bila kita ada dosa, dia akan menyebabkan dekat sini dia akan crack. Dia merekah, ya, ataupun dia apa istilah dia, dia merah, inilah. Dia akan tak ni, dan sikit dan sikit dan sikit dan sikit, dan bila dia ada rekahan tersebut, itulah yang menyebabkan akhirnya yang nampak kuat ini akhirnya dah tak kuat dah, dan akhirnya mudah untuk syaitan. Pasal lapisan pertama ini, bila dia sudah buat dosa, dia merekah ada titik hitam itu, maka syaitan akan mudah untuk beri lagi idea untuk digelincirkan daripada perjuangan, daripada kebaikan. Dan itu sebabnya mengapa kalau katakan seseorang itu sudah buat dosa, musibah paling besar selepas buat dosa bukan dia fail business Ustaz. Ada orang kata kalau saya buat dosa, bisnes gagal, keluarga saya habis. Bukan itu. Musibah paling besar selepas buat dosa ialah minat untuk buat dosa yang seterusnya. Ya. Musibah selepas buat dosa apa? Kita makin liat untuk membuat kebaikan. Dan itu yang menyebabkan istazallahumus syaitan. Berjaya syaitan untuk gelincirkan, akhirnya mereka ini patah balik 300 orang tersebut. Daripada 1000 tentera Islam, 300 patah balik kerana apa? Kerana what you did last summer. Ya, apa yang telah dibuat sebelum ini, dosa-dosa itu dia memberi kesan kepada hati yang lemah tersebut. Dan macam mana nak handle perkara ini, nak selesaikan isu ini, kena kuatkan balik dengan hasanat. Tuan-tuan yang berada di rumah, baca Quran, banyak berzikir, solat kena buat balik semula, kena banyak menderma. Semua perkara itu dia akan tutup balik, kuatkan balik hati. Bila syaitan cuba gelincirkan, no way man. Ya, tak berjaya, no way. Ya.
Dan Allah beritahu ini, Allah membongkar 300 orang yang patah balik, yang kata alangkah baiknya kami ini tidak berjuang. Allah kata Allah maafkan, innallaha ghafurun halim. Allah ini Maha pengampun. Ghafur itu maksudnya Allah melindungi dosa-dosa mereka, dan Allah ini amat penyantun. Allah faham bahawa sebenarnya kamu lemah, kamu pernah buat kesilapan yang lepas. Jadi pastikan kamu bersabar dan jangan membawang lagi, ya. Pasal apa? Pasal ayat seterusnya, ayat 156 157. Allah mengingatkan orang beriman jangan terlibat dengan aktiviti membawang selepas kalah ini. Apa isinya? 156 157 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya dapat simpulkan apa yang Ustaz Fazrul sebut hari ini dan semalam. Antara faktor utama kekalahan umat Islam ada 4 perkara. Pertama sekali, rasa lemah untuk berperang. Orang tak yakin, rasa lemah. Yang kedua, watanaza'tum, mereka berselisih. Orang ni kata apa? Tak boleh turun. Rasulullah tak bagi. Pasti tetap dekat medan peperangan. Betul. Yang ni kata boleh ambil harta perang pasal perang. Berselisih. Kemudian yang ketiga, tak ikut arahan Nabi. Dan yang keempat, menjadi kesimpulan kepada kegelinciran itu ditipu dayakan oleh syaitan. Yang mana sebenarnya ayat ini menjadi pengajaran besar kepada kita semua. Kita juga berjuang untuk membina, mendidik anak-anak kita menjadi seorang modern insan yang baik. Berjuang bawa anak isteri kita ke syurga. Supaya kita tak termakan dengan tipu daya syaitan. Baik, kita baca ayat seterusnya. Cukup pantas perbincangan Ustaz. Ya, saya rasa macam tak cukup lagi nak dengar. Dia punya intipati daripada ayat. Satu muka surat dia rasa panjang Ustaz. Panjang. Depan ni rasanya kena separuh. Kalau Ustaz Fazrul terdabur kena separuh saja. Kita sambung pada episod satu ayat Ustaz. Baik. Okey. Okay, sama-sama kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 156 dan 157 ini Allah membongkar, mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu. Menarik Ustaz ya, ya ayyuhallazina amanu banyak kali kita jumpa dalam Al-Quran kerana tidak ada istilah ya ayyuhallazina nafaqu. Kan. Kalaulah ada ayat itu, rasanya ramai orang yang guna ayat itu rasa macam membawang dia, wahai orang munafik. Kan. Tetapi Allah yang amat penyayang, yang kita cakap tadi warhamni, ya Allah kesianlah, Allah bagi kita pun panggil dengan yang positif. Panggil yang positif. Dia ada ya ayyuhallazina kafaru ataupun qul ya ayyuhal kafirun, yang itu memang confirm kafir. Tetapi di kalangan umat Islam, Allah terus panggil walaupun munafik yang tak berapa committed, yang suka mempermain-mainkan iman, tetap Allah panggil wahai orang-orang yang beriman.
Kerana apa? Kerana Allah baru saja menyatakan Ghafurun Halim. Subhanallah Ustaz ya. Ghafur itu kalau munafik ni Allah Taala panggil alam tara ilal ladzina nafaqu. Tidakkah kamu tengok orang munafik kata? Itu je. Dia tak cakap ya. Tak ada. Ya. Maksudnya dia pergi tengok benda lain, tak ada Allah cakap wahai orang munafik kan. Jadi kalau kata kena macam tu Ustaz, memang setiap masa kita lagi deep lagi tu. Tapi apa yang perlu kita respon bila ya ayyuhallazina amanu, kita kena ingat bahawa betulkah saya beriman betul-betul pada hari ini? Maka apa Allah ingatkan, la takunu kallazina kafaru, janganlah kamu seperti orang kafir yang mengatakan kepada saudaranya apabila mereka mengembara di bumi berjalan ya dan atau berperang, dia kata kalau kamu bersama dengan kami tentu kamu tidak mati ataupun tidak terbunuh. Ini dia banyak suka guna perkataan kalau Ustaz. Kalau kita ingat dalam hadis, kalau ni benda yang dah lepas, ini adalah teknik syaitan. Kalaulah saya tak pergi, kalaulah saya kan, kalau ni dia menyebabkan kita keimanan pada qada-qadar itu rendah dan ia menjemput kepada, kalau di dalam ayat ini Allah menyatakan ya indana mamatu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, dia menyebabkan mereka rasa menyesal. Bila banyak kalau-kalau, itu sebabnya bagi tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang mendengar pada hari ini ya mengikuti My Quran Time, elakkan banyak kalau-kalau benda yang dah lepas. Dah lepas tu selesai ya, kalau nak baiki ke depan. Ya, tak payah cakap pula kalaulah saya dulu belajar engineering, belajar bahasa Arab, belajar tahfiz, saya mesti jadi, tak payah. Itu semua sudah berlaku dan semua itu adalah qadar Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Yang penting ialah kita buat yang terbaik menuju ke syurga. Kerana boleh je masuk syurga dari kalangan orang rasul ya, daripada kalangan rasul, orang biasa-biasa pun boleh masuk Ustaz ya. Kalau kita tengok di dalam surah Ali Imran ini, Nabi insya-Allah masuk syurga, orang biasa-biasa pun masuk syurga, syaratnya masing-masing melaksanakan tugas iman ya, tugas iman. Jadi di situ Allah menyatakan wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Hakikatnya ya, tak payah kalau-kalau, buat macam mana pun kalau Allah dah tentukan meninggal juga ya. Yang penting ketika meninggal itu lebih berbaloi untuk memperjuangkan kebenaran berbanding dengan sambil membawang meninggal Ustaz. Subhanallah kan, kalau katakan ada orang yang sambil dia pergi kerja, aksiden meninggal pasal nak mencari nafkah. Subhanallah, itu adalah fi sabilillah. Tapi kalau katakan dia balik awal Ustaz, dia patutnya keluar pukul 5 kan, office, pukul 4 balik, aksiden. Macam tu macam mana Ustaz? Cari nafkah tapi waktu tuang. kita doakan agar kita tidak jadi orang begitu. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah lihat, Allah perhatikan. Dan bila Allah kata Allah wallahu bima ta'maluna basir, dalam tarkib susunan al-Quran ini, bila Allah letakkan ta'malun basir, Allah boleh cakap basirum bima ta'malun ya, tetapi Allah letakkan ta'maluna basir, fokusnya kepada apa? Amal kita Ustaz ya, kepada amal kita. Apa yang kamu buat itu sebenarnya kamu kena watch out okey, bahawa ada CCTV 24 jam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah membawang ataupun mengkalau-kalaukan, kerana semua itu tak ada kesan pun. Yang penting amal itulah yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir itu ayat 157 Allah mengingatkan, dan sesungguhnya sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sesungguhnya pastilah keampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Ya, jadi ini Allah mengingatkan terbunuh di jalan Allah ataupun meninggal ya, meninggal tak semestinya pada perang meninggal ya, meninggal ketika bekerja, ketika duduk di rumah, terjatuh apa sebagainya, kalau atas dasar iman, sekali lagi pasal iman, Allah beritahu keampunan dan juga rahmah. Dua perkara Ustaz ya, keampunan dan juga rahmah itu lebih baik daripada dapat harta rumah 3 tingkat, dapat harta ghanimah apa sebagainya. Keampunan ini lebih bermanfaat. Pasal bercakap tentang keampunan ini, kita mungkin dah bincang sebelum ni Ustaz ya, daripada perkataan miqfar. Miqfar ni topeng yang kita pakai di waktu perang ya, maksudnya kalau saya pakai topeng, tuan-tuan di rumah tak kenal saya siapa. Ya, pasal tak nampak. Dan yang keduanya, tuan-tuan kalau ada orang musuh nak membunuh, tak boleh bunuh. Jadi bila Allah memberi keampunan, sebenarnya apa? Menyebabkan saya bila tengok Ustaz Tirmizi
Dan Ustaz Tirmizi pun melihat pada saya, kita tak nampak yang original Ustaz. Nah, kita nampak ustaz yang ada topeng yang dipakaikan oleh Allah. Kesannya apa? Kesannya bila ustaz tengok pada saya, oh ustaz rasa nampak weh tadabbur ni kan contohnya. Tapi kalau topeng itu dibuka, Allah tak ampunkan, kesannya ustaz Allah. Mungkin orang tak nak dengar saya kot ustaz kan. Betul. I know what you did last 2 years, 3 years, 4 years. Betul. Semua tersenarai dekat Facebook ke, dekat online ke. Nauzubillah min zalik ya. Yang harapnya dengan kita berjuang bersungguh-sungguh, jangan membawang ataupun rasakan kalaulah saya tak buat itu, tak buat ini. Jangan. Kalau kita buat bersungguh-sungguh, apa yang berlaku, kita akan dapat keampunan Allah, Allah lindungi kesilapan kita dan mendapat rahmah, dan ini adalah peluang untuk sama-sama kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu taala. Membawa kita kepada 3 resolusi kita pada hari ini pada halaman yang ke-70. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat 154 ya. Kita digalakkan kita berdoa agar kita selalu memohon pada Allah, sentiasa dikurniakan ketenangan dalam jiwa selepas walaupun banyak cabaran yang melanda dalam hidup kita ya. Syaratnya apa? Kita memohon itu dengan kita melaksanakan aktiviti iman, solat kita, doa kita ustaz ya, banyak kita memohon pada Allah, insya-Allah Allah berikan amanatan, dan kalau perlu nu'asan, kita dapat tidur masih dengan lena. Okey, alhamdulillah, kerana itu adalah satu tentera Allah sebenarnya untuk umat Islam. Yang pertama. Yang kedua, elakkan dosa kerana ia memudahkan syaitan menggelincirkan kejayaan perjuangan kita ya. Dosa menyebabkan kaca tadi ustaz ya, mudah untuk di crack, ada dia punya merekahnya itu, dan akhirnya mudah untuk syaitan masuk lagi sehingga kan kita terkejut. Kita boleh menjadi orang yang amat liat membaca Al-Quran, tetapi kalau kita jaga, kita istighfar cepat-cepat, insya-Allah hati kita lebih kuat. Dan yang ketiganya, sentiasa mencari keampunan dan rahmat Allah. Bagaimana? Terus berjuang, ibu-ibu yang ada, ayah-ayah yang ada, bagi semua yang sedang bertugas, ini adalah peluang untuk kita mendapat maghfirah, rahmah. Mungkin kita tak pakai pedang ustaz ya, tapi pakai kamera, pakai apa lagi? Pakai pen, pakai akal kita untuk membawa kebaikan fi sabilillah. Insya-Allah Allah kata ini lebih berharga daripada segala harta rampasan, kekayaan yang ada, kerana ini membawa kekayaan berjaya di syurga. Mari sama-sama kita berdoa, Allah izinkan kita menjadi pejuang pada lapangan masing-masing. Moga Allah pimpin kita insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت القوي ونحن الضعفاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah keamanan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah keamanan dan kekuatan kepada kami dalam perjuangan kami, Ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kekuatan kepada kami dalam perjuangan kami mendidik anak-anak bangsa kami, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk kami mendidik anak-anak dan isteri kami untuk ke syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau jauhkanlah kami daripada godaan hawa nafsu kami, Ya Allah. Ya Allah, kau jauhkanlah diri kami, kekuatan kami untuk kami menuruti hawa nafsu kami, Ya Allah. Ya Allah, kau jauhkanlah kami daripada bisikan syaitan, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk melawan bisikan syaitan, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah maghfirah dan keampunan-Mu kepada kami, Ya Allah. Sesungguhnya kami sentiasa bersangka baik kepada-Mu, Ya Allah. Kami amat bersangka baik kepada-Mu, Ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi atas doa tadi agar kita terus dikuatkan hati kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlibat dengan zannal jahiliyah, prasangka yang jahil yang boleh menyebabkan kita banyak membawang berprasangka perkara yang tak bagus. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam kempen wakaf untuk ummah. Usaha kita untuk menyebarkan al-Quran dapat ditatap, dibaca, difaham dan juga diamalkan dalam masyarakat. Dijemput tuan-tuan untuk menyumbang agar kita dapat bersama ya, berjuang bersama dan Allah mengurniakan keamanan ke seluruh dunia ini insya-Allah. Bertemu lagi kita pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi hari esok insya-Allah Ustaz ya. Kita mengucapkan ribuan terima kasih pada semua. Program ini dibawakan oleh Mufas dan kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.